وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما نعمة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya kita dapat sambung lagi pengajian ilmu tauhid Ahlis Sunnah wal Jamaah versi Abu Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mana pada pengajian kita 2 minggu lepas kita sama-sama telah mempelajari mabani asyarah, permulaan pendahuluan dalam ilmu tauhid. Apakah nama ilmu tauhid? Apakah istimdad, tempat ambilan ilmu ini? Pengertian ilmu tauhid, apakah maudhu' pembahasannya, buahnya, nisbahnya, penyusunnya, hukum dan kelebihannya. Maka pada malam ini kita sambung lagi muka surat 4 kalau kita jawi, iaitu pada kalau yang Rumi itu tengok tajuknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bil barakati. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pada malam ni kita nak belajar tentang apakah pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini sangat penting, sangat mustahak. Walaupun kita biasa dengar perkataan Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi siapakah golongan itu? Dan kenapa penting sangat kita ni dalam masalah akidah kena pasti betul-betul kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah? Apa sebab? Maka kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqu ummati ala 73 fiqatan fawahidatun fil jannah wa 72 fil nar." Qila man hum ya Rasulullah? Qal ahlus sunnah wal jamaah. Rawahu Tabarani, hadithun hasan sahih. Arti hadis itu, bersumpahlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangan kekuasaannya. Jadi apabila sebuah hadis itu dimulai dengan kalam sumpah, kalimat sumpah, jarang-jarang Rasulullah ni bila bercakap dimulai dengan kalimat sumpah. Demi jiwaku, kata Rasulullah, demi Tuhan yang memegang jiwaku di tangan kekuasaannya. Apabila ayat Quran atau hadis dimulai dengan kalimah sumpah, artinya Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang ramai akan mempersoalkan apa yang akan dikatakan. Maka diperkuatkanlah dengan sumpah. Macam kita lah, kalau orang kata kat kita, awak umur berapa? 30. Ya ke 30? Macam umur 40 je. Kita pun cakap, demi Allah umur saya 30. Kenapa nak bersumpah? Sebab kita nak cakap kat orang tu, apa yang aku nak bagi tahu ni betul. Betul-betul, tak tipu. Walaupun seolah-olah macam tak masuk di akal, macam tak mungkin berlaku. Maka hadis ini
Rasulullah memulakan dengan walladzi nafsu biyadihi, nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad. Apa yang dia nak beritahu? Akan pecah umatku sebanyak 73 puak. Umat aku ni akan pecah jadi 73 puak. Maka Rasulullah kata apa lagi? Fawa'idatun fil jannah, satu puak saja yang masuk syurga. Habis yang 72 lagi, watintani wasam'una finnar, yang selainnya masuk dalam neraka. Tentulah hadis yang kita baca ni hadis yang penting sangat. Penting sangat kita faham. Sebab Rasulullah kata satu puak je masuk dalam syurga, 72 lagi masuk neraka. Maka sahabat pun confused. Sahabat tanya, waqila man hum ya Rasulullah? Bertanyalah sahabat, siapakah firqah yang tidak masuk neraka itu ya Rasulullah? Siapa yang satu puak ni? Nabi menjawab, ahli sunnah wal jamaah. Jadi hadis ini panjang lebar dibahaskan oleh ulama-ulama tauhid, ulama tafsir. Ini pecah 73 ni siapa? Perpecahan dengan sebab apa? Adakah dengan sebab berlainan mazhab dalam memahami fiqh Syafi'i Hambali itukah? Ataupun berbeza pendapat dalam masalah tasawuf, atau berbeza pendapat masalah politik? Berpecah juga tu, macam-macam. Itukah? Maka Nabi jawab, ahli sunnah wal jamaah. Perpecahan 73 puak ini masalah akidah. Ini yang penting faham. Hadis ni ramai orang baca, tapi ramai yang tak faham. Awak mana? Parti apa? 72. Senang ibu kita 72. 72 puak ni tak ada kena mengena dengan parti politik dan sebagainya. Ini 72 ini berkaitan tentang akidah. 72 golongan pegangan akidah dia tak betul, masuk dan neraka. Hanya satu saja yang masuk syurga. Tak takut ke kita? 72 lawan 1. 72 sesat, satu yang masuk syurga. Maka Rasulullah menjawab yang satu tu yang ahli sunnah wal jamaah. Sunnah yang mengikut kepada sunnah-sunnahku, wal jamaah iaitu perhimpunan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, itu jamaah. Jamaah yang hidup 3 kurun yang awal tu ahli sunnah wal jamaah. Jadi macam mana kita nak pastikan diri kita ni betul-betul ikut fahaman sunnah dan jamaah itu? Macam mana kita nak pastikan? Macam mana kita nak tahu kita betul ke atau kita salah? Syiah mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, Wahabiyah mengaku kata dia ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah ni? Maka dia jawab, maksud daripada maksud daripada hadis ini hanya golongan ahli sunnah saja yang sebenar, yang terlepas daripada api neraka, sedangkan golongan lain adalah sesat dan akan dihumban ke dalam neraka. Kenapa hadis ini penting tuan-tuan? Kerana hadis ni menjelaskan dalam persoalan akidah tak boleh kita berlebih kurang. Contoh macam inilah, kalau ada orang kata itu Wahabi lah, tak boleh ikut. Kita pun kata alah dia Islam juga, Wahabi pun Islam, Syiah pun Islam, buat apa nak gaduh-gaduh? Tak boleh. Kalau kita cakap macam tu, maknanya kita sudah bertentangan dengan hadis Nabi. Bertentangan tak? Nabi kata umat aku pecah 73 golongan. Kita kata tak boleh, kena satu. Ustaz, bukankah kita umat Islam mesti bersatu? Jawapannya apa? Bersatu di dalam pahaman ahli sunnah wal jamaah. Yang ni kena bersatu. Saya ahli sunnah wal jamaah, tapi saya mazhab Syafi'i. Tuan mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab tuan mazhab Hanafi. Kita kena bersatu.
Sebab sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya mengikut Abu Hasan Asy'ari. Tauhid saya ni sifat 20. Tuan mengikut faham Syiah, kita tidak boleh bersama. Ya kau ustaz, bukan Islam ni kena bersatu. Bersatu sama-sama betul, berpisah kalau tak sama pada akidah. Ini penting faham. Kadang-kadang ada orang kita, orang Melayu ni dia baik, jangan gaduh-gaduh, kena bersatu. Bersatu tempat bersatu, berpisah tak boleh bersama apabila berlainan akidah. Tak boleh. Bab akidah tak boleh, bab ekonomi boleh lah, bab politik boleh lah, bab akidah tak boleh kompromi. Tapi bila kita cakap macam ni, orang tak suka lah. Ustaz ni mengajar perpecahan. Oh, saya mengajar perpecahan kan Rasulullah ajar. Rasulullah kata apa? Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariku ummati ala 73 firqah. Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangan kuasaannya, umatku mesti pecah 73. Nak kata apa? Nabi sendiri kata pecah. Maknanya ini masalah akidah. Masalah lain boleh, kita kena bersatu. Tapi lah masalah akidah, tidak boleh menerima akidah yang bid'ah. Tidak boleh kita redha dengan akidah orang lain, walaupun dia semayang, walaupun dia puasa, tapi dia akidah yang sesat, tak boleh terima. Tak boleh terima, kerana Nabi telah bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah. Maka dia kata lagi, pengertian ahli sunnah. Sekarang kita nak bahas pula siapa ahli sunnah ni. Qad utliqa ahli sunnah wal jamaah fal muradu bihi asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila disebut saja ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan ialah orang-orang yang mengikut fahaman-fahaman yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan fahaman-fahaman tauhid yang disusun oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada orang tokoh ni, seorang namanya Abu Hasan Asy'ari, seorang lagi namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Dua orang ni bukan Nabi, bukan Rasul. Dua orang ni adalah tabi'in, hidup pada kurun yang ketiga. Lepas ni kita akan belajar siapa dua orang ni. Kalau dua orang ni bukan Nabi, bukan Rasul, kenapa kita nak ikut dua orang ni? Kan soalan tu. Bukankah kita ni kena ikut Rasulullah, bukan ikut Abu Hasan Asy'ari? Kalau orang persoalkan macam tu, macam mana kita nak faham? Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi bukan sahabat Nabi, bukan Rasul. Kenapa nak diikut? Kerana mereka inilah orang yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang fahaman mereka itu apabila diperiksa oleh para ulama sesuai dengan akidah yang sebenar. Maka keluar yang kata-kata ni. Ni siapa cakap ni? Yang kata ni ialah Imam Az-Zabidi. Catat tepi tu. Yang kata ahli sunnah wal jamaah ni Abu Hasan Asy'ari, dan yang mengikut fahaman Abu Mansur Maturidi, siapa nama dia? Nama dia Al-Imam Az-Zabidi. Siapa Imam Zabidi ni? Al-Hafiz di dalam ilmu hadis. Apa makna Al-Hafiz dalam ilmu hadis? Dia hafal 100,000 hadis. Ahli hadis yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin. Dia yang cakap, dan diterima oleh semua ulama. Maka bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, kita kena faham dalam fikiran kita Abu Hasan Asy'ari. Kalau kita ikut fahaman dia, kita dinamakan Asy'ariyah. Kalau kita ikut Abu Mansur Maturidi, namanya Maturidiyah. Timbul soalan, siapakah 72 golongan itu? Yang sesat 72 itu siapa pula? Ini disebut dalam kitab karangan Syi'ullah Al-Haddad, ya, dalam Bughyatul Mustarsyidin. Tolong tulis ni, ya. Setelah dikaji oleh para ulama, yang jadi 72 ni siapa? Syiah pecah kepada 22 golongan. Satu dia lah, Syiah 22. Khawarij dia pecah kepada 20 golongan. 22 Syiah, 20 Khawarij. Mu'tazilah pecah kepada 20 jenis fahaman. Dah jumlah berapa sekarang ni? 62. Murji'ah
pecah kepada 5 golongan. Murji'ah. Najariyah pecah kepada 3 golongan. Jabariyah 1, dan Musyabbihah 1. Jadi kalau kita jumlahkan tu 62 campur 8 70, 70 campur 2 72. Dapat tuan-tuan? Saya ulang balik. Manakah 72 golongan yang sesat mengikut catatan ulama, bukan kita. Kalau kita kira sendiri tak boleh. 72 ni mesti ada kajian ulama, dipertanggungjawabkan. Saya ulang balik. Pertama siapa? Syiah. Berapa pecahan dia? 22. Macam mana boleh sampai 22? Dia dalam pahaman Syiah ni golongan yang terlalu kasih kepada Sayyidina Ali. Baguslah dia kasih Sayyidina Ali, tetapi terlalu mengagungkan Sayyidina Ali, Sayyidina Husin, akhirnya menghina pula sahabat lain. Sampai tahap mereka tu ada yang menganggap Sayyidina Ali ni Tuhan. Ada yang kata Sayyidina Ali ni patut jadi Nabi, tapi wahyu salah turun. Dia turun kat Rasulullah, patut turun kat dia. Dan macam-macam pahaman akidah yang sesat dalam Syiah. Sebab tu kita tak boleh terima, sebab akidah dia tak betul. Saya pernah duduk Mekah setahun, tu saya nampak sini diorang kalau semayang, kadang-kadang kalau kita tengok dia semayang setengah tu bukan bahasa Arab, bahasa Parsi. Tak tahu, tak faham. Kata mereka ni bila duduk bila datang menziarah makam Nabi SAW, menjadi sunnah bagi mereka itu. Sampai di depan makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai kat Sayyidina Umar, buat isyarat ludah. Isyarat ludah. Pergi depan Sayyidina Abu Bakar, ludah. Isyarat ludah, benci. Mesti zahirkan benci pada dua orang sahabat ni, kerana mereka ni telah merenggut hak khalifah yang patut pada Sayyidina Ali. Boleh terima ke orang macam ni? Boleh kita kata tak apa dah, di Islam juga tu Nabi kata tak boleh. 72 ni nak masuk neraka. Ada yang murtad, ada yang jatuh bid'ah sahaja, ada yang fasik. Yang murtad ni bagi 3 pula. Yang 72 ni bagi 3. Jadi 22 golongan Syiah. Yang paling atas ni Rafidiyah. Ada pula namanya Imamiyah. Yang paling ringan Zaidiyah. Banyak kat Yaman. Zaidiyah ni dia kasih pada Sayyidina Ali. Bagi dia Sayyidina Ali lah sahabat yang lebih pada sahabat lain. Tapi dia tidak hina sahabat yang lain. Dia okey. Dia boleh berkawan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ni yang paling ringan. Jadi tak semua Syiah tu kafir. Tak semua Syiah tu kita kata bid'ah, tak boleh. Ada yang sampai tahap kufur, ada yang sampai tahap mubtadi' bid'ah, ada yang sampai tahap fasik saja. Tak boleh kita pukul kata Syiah kafir, tak boleh. Yang kedua, Khawarij. Siapa Khawarij ni? Khawarij ni golongan yang mana pada ketika berlakulah perselisihan faham antara antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, Khawarij ni dia tak ikut dua-dua. Dia kata ni gaduh orang Islam ni pasal dua puak ni lah. Dua puak ni, puak Sayyidina Ali satu, satu lagi puak Muawiyah. Dihantar asasin suruh bunuh dua-dua ni. Ni Khawarij. Dia terlalu keras, dia pecah 20. Yang ketiga Mu'tazilah, golongan yang melebihkan akal daripada wahyu, cerdik sangat, semua nak ditakwil. Mu'tazilah pecah 20. Murji'ah, golongan yang menangguh-nangguh segala dosa-dosa. Bagi dia dosa ni, dosa pahala ni tak usah risau dah, Allah tangguh semua dosa ni. Kalau kita percaya Allah ni maha penyayang, maha pengasih, Allah ampun besok, cukup. Dia macam Kristian sikit. Cukup kita percaya Allah pengasih penyayang, suatu hari besok Allah ampun dosa kita. Jadi kita tak usah risau buat dosa banyak mana pun. Macam tu pula Murji'ah. Ni pun pecah 5 golongan. Jabariyah, kemudian Najariyah, dia pecah pada 3 golongan. Jabariyah 1, Musyabbihah 1, jadilah 72. Baik, kita tengok surat sebelah.
Dah nampak dah siapa 73 golongan tu. Penyusun akidah ahli sunnah. Siapa orang yang susun jadi? Bukan orang yang cipta. Akidah ahli sunnah wal jamaah ni datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada zaman Abu Hasan Asy'ari dia susun bagi cantik, senang nak belajar. Siapa nama dia? Namanya Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Ialah Abu Hasan, nama sebenarnya Ali bin Ismail bin Abi Bashar bin Ishaq. Ini tolong tambah sikit. Bin Salim, tertinggal. Bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Asy'ari as-sahabi, berketurunan sahabi yang mulia Abdullah Abu Musa Asy'ari, dilahirkan di Basrah tahun 260 Hijrah, wafat 324 Hijrah. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari ni tok moyang dia bin sampai kepada Abu Musa Asy'ari. Kenapa keturunan ini penting? Kenal tak tuan-tuan siapa Abu Musa Asy'ari ni? Abu Musa Asy'ari sahabat tua, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umur dia panjang. Umur dia panjang sampailah dia ni hidup pada zaman Khalifah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia menjadi juru cakap kepada Sayyidina Ali ketika berlaku perang Siffin. Muawiyah melantik Amr bin As. Abu Musa Asy'ari dilantik oleh Sayyidina Ali. Kenapa Abu Musa dilantik? Dia orang tua. Orang tua banyak makan garam. Baik. Abu Musa Asy'ari ni pula atuk kepada Abu Hasan Asy'ari. Ya. Dia pernah pada zaman hidupnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ketika turun ayat Quran ayat 54 surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul azim. Arti ayat ini, wahai segala mereka yang beriman, may yartadda minkum, barang siapa yang berbalik, yang murtad, yang berbalik daripada agama kamu, daripada agamanya, fasaufa ya'tillah, maka selagi yang mendatangkan Allah, biqaumi, dengan satu kaum, yuhibbuhum, Allah kasih kepada mereka, wa yuhibbunahu, mereka kasih kepada Allah. Masa ayat ni turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ni ayat Quran ni siapa ni yang Allah kata ni satu kaum akan datang, mereka ni kasih pada Allah, Allah pun kasih kat mereka ni? Siapa dia orang ni? Ketika semua manusia ni dah mula nak berbalik daripada kebenaran, maka akan datang satu kaum, mereka ni Allah kasih pada mereka, mereka kasih pada Allah. Keras dengan orang kafir, lemah lembut dengan orang beriman. Maka Rasulullah ketika itu mengisyaratkan dengan tangannya yang mulia. Rasulullah buat macam ni, hum qaumu hadza, Rasulullah buat macam ni, ditunjuk pada Abu Musa Asy'ari. Ditunjuk pada Musa, mereka tu kaum daripada dia ni kaum dia ni. Jadi ulama-ulama bingung, apa maksud Nabi ni? Abu Musa Asy'ari sahabat biasa aja, kenapa Nabi tunjuk kat dia ni? Dia ulama kaji, apa maksud Nabi ni? Apa maksud Nabi ni? Bila turun pada zaman anak Abu Musa Asy'ari, tak ada apa-apa berlaku. Turun cucu dia, tak ada apa berlaku. Baru timbul pada zaman Abu Hasan Asy'ari, ketika itu faham Mu'tazilah sudah berkembang. Mu'tazilah dia berkembang sangat.
Malahan kalau kita tengok dalam kitab ni, dia kata apa? Pemimpin agung di dalam ilmu tauhid, pernah menjadi ulama besar dari golongan Mu'tazilah. Abu Hasan Asy'ari ni bukan terus dia lahir-lahir di Ahlussunnah wal Jamaah dah. Mula-mula dia pun sesat juga. Dia ikut faham Mu'tazilah, akal lebih daripada wahyu, serta mempertahankannya. Dikatakan beliau menganut faham Mu'tazilah selama 40 tahun dengan berguru kepada bapa tirinya Abi Ali Al-Jubai, bapa tiri Tok Guru besar faham Mu'tazilah. Kemudian beliau meninggalkan fahaman tersebut dan menentangnya, lalu menyusun fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Ni baru nak cerita ni. Kenapa dia boleh berbalik setelah 40 tahun sesat dalam faham Mu'tazilah, dia patah balik. Disebutlah kitab Kizbul Muqtara. Ingat tadi Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya masa ayat Quran itu turun. Rasulullah tunjuk pada Abu Musa Asy'ari. Siapa Abu Musa Asy'ari? Moyang kepada Abu Hasan Asy'ari. Ada kena-mena ni. Kenapa ada kena-mena dengan cicit ni, cuit ni yang bernama Abu Hasan Asy'ari? Setelah 40 tahun dia menganut faham Mu'tazilah ni, pada satu hari beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat mimpi dia tu ada kisah dalam kitab Hizbul Muqtari. Maka dalam mimpi itu Rasulullah kata, "Hei Abu Hasan Asy'ari, tengoklah kembali dalam Al-Quran, kembalikanlah umatku kepada faham yang sebenar." Hilang Rasulullah dalam mimpi ni. Dia pun terbangun. Dia kata, ini mungkin mainan tidur ya. Mungkin tidur mimpi saya. Seronoklah mimpi Rasulullah. Tidur balik. Besok mimpi yang sama, Rasulullah datang lagi dalam mimpi dia tu. "Hei Abu Hasan Asy'ari, bangkitlah kau, perbetulkanlah akidah umatku yang sudah salah, sudah jauh menyimpang." Terbangun lagi. Balik 2 kali mimpi. Sampailah 3 kali beliau mimpi. Hari yang ketiga beliau tutup rumah, dia tak nak keluar. Dengan petunjuk Allah, dia orang alim, dia buka Quran tu balik, dia kaji balik. Allah buka dia satu fahaman yang lebih halus. 14 hari dia duduk dalam rumah. Barulah dia nampak selama ni apa yang bapa tiri dia ajar pasal fahaman Mu'tazilah ni tak betul. Banyak salah fahaman itu. Dikarangkanlah ketika itu kitab Sifat 20. Baru mula dia karang. Lalu dia pergilah ke masjid, dia berdebat dengan bapa tiri di sini. Dan ditanggalkanlah bajunya tu. "Aku berlepas diri daripada faham Mu'tazilah seperti mana aku keluar daripada baju ni." Dia buka baju, dia campak. Maka ulama kaji. Lalu semenjak daripada itu, beliau pun mulalah berdebat dengan semua faham-faham yang sesat dan terutama faham Mu'tazilah. Maka kembalilah umat Islam kepada ajaran tauhid yang sebenar. Antara ajaran Mu'tazilah ni, dia menganggap Tuhan tak ada sifat. Quran ni makhluk, bukan kalam Allah. Quran ni kalam Allah, dia makhluk, dia bukan qadim. Dan banyak fahaman-fahaman Mu'tazilah yang sesat yang dibetulkan oleh Abu Hasan Asy'ari. Dia faham kadang-kadang kita fikir, kita tengok tarikh lahir dia. Lahir 260 Hijrah. Tadi saya cerita Rasulullah tunjuk pada Abu Musa Asy'ari itu masa bila? Zaman Rasulullah hidup. Maknanya antara turun ayat Quran tadi, ayat Quran menyatakan akan datang satu kaum, mereka Allah kasih pada mereka, mereka kasih pada Allah. 260 tahun sebelum tu. Hanya berlaku setelah 260 tahun baru lahir ni. Siapa yang Nabi maksudkan tu? Dia benda ni jangan pelik. Nabi SAW kadang-kadang hari ni dia cakap 700 tahun lagi baru jadi. Kadang-kadang 1400 tahun lagi baru berlaku. Misalnya hadis tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ada satu hadis Nabi SAW, Rasulullah kata, antara tanda-tanda kiamat as-sa'ah. Nabi kata as-sa'ah, bayang as-sa'ah akan menutup Kaabah. Di zaman dulu orang faham as-sa'ah ni kiamat lah.
Bila kiamat nak dekat, kiamat ni akan menutup segala apa yang ada di Mekah, termasuk Kaabah. Tapi bila zaman moden ni orang pergi balik, as-saah itu juga maknanya jam besar, jam yang terletak dalam di kota Mekah sekarang ni, dekat dengan Kaabah. Bayang itu bila matahari naik, bayang itu sampai pada Kaabah. Subhanallah, Nabi dah bagi tahu 1400 tahun dulu, baru berlaku sekarang. Macam ni lah Nabi bagi tahu zaman atuk dia, Abu Musa Asy'ari. Makna ayat Quran, sayati qaumun yuhibbuhum wa yuhibbunallah tu, hum qaum hadha. Nabi tunjuk, ni kaum ni, inilah kaum ni. Nabi tengok Abu Musa Asy'ari, mukjizat Nabi nampak cucu dia. Keturunan yang ke-9 tu. Jom tengok ni. Daripada Abu Musa Asy'ari ni berapa orang ni? Burda, Bilal 2, Musa 3, Abdullah 4, Ismail 5, Salim 6, Ishaq 7. Syekh Ishaq ni sama. Ismail yang pertama 8, Ali 9. Dia yang ke-10. 9 keturunan. Baru lahir siapa yang Nabi maksudkan. Ini biasa. Sama juga Rasulullah kata di akhir zaman akan keluarlah daripada umatku, daripada keluargaku, seorang pemuda yang akan mengembalikan keadilan di muka bumi ini. Siapakah beliau itu? Imam Mahdi. Bila Nabi beritahu ni 1400 tahun dulu. Ini Rasulullah ni banyak meramal. Ramalan Rasulullah ni adalah berdasarkan wahyu. Semua sini lah. Sebab itu kita ikut Abu Hasan Asy'ari, kerana Rasulullah telah mengisyaratkan beliau ni 1400 tahun dulu. Boleh faham tuan-tuan apa saya cakap ni? Saya buat satu bukti lagi. Nabi SAW pernah bersabda, la taftahanna Qastantaniyah, la taftahanna, sungguh akan jatuhlah kota Konstantinopel, ni'mal amiruha wa ni'mal jaishu dzalikal jaish. Nabi kata kota Konstantinopel, Istanbul ni hanya akan jatuh daripada orang Islam apabila rajanya sebaik-baik raja, tenteranya sebaik-baik tentera. Nabi cakap bila berlaku tuan-tuan? 700 Hijrah, di bawah tangan Sultan Muhammad Fatih. Sultan Muhammad Fatih lahir 700 tahun lepas Nabi cakap. Jadi saya saja nak bagi gambaran. Jadi tuan-tuan nampak kenapa kita ni seolah fanatik sangat dengan Abu Hasan Asy'ari? Kerana Nabi yang suruh ikut. Kalau Nabi tak suruh ikut, apa kita ikut? Jadi kita ikut fahaman sifat 20 ni seolah-olah kita ikut Nabi SAW. Macam mana dulu orang ikut Sultan Muhammad Fatih, dia ikut cakap Nabi sebelum daripada berlaku peperangan itu. Baik, kita habis. Guru-guru beliau ilmu fiqh dia ni belajar dengan Abu Ishaq Al-Maruzi. Saya terpaksa terang lebih sikit bagi tuan-tuan sebab tuan-tuan tak kenal siapa ni. Abu Ishaq Al-Maruzi ni tuan-tuan anak murid kepada Imam Al-Buwaiti. Buwaiti ni siapa? Buwaiti ni anak murid Imam Syafi'i. Nampak tak? Imam Syafi'i, Imam Buwaiti, Imam Abu Hasan Asy'ari. Berarti dia ni sangat dekat dengan ulama-ulama zaman dulu. Dalam masalah fiqh dia bermazhab Syafi'i. Ilmu hadis dia belajar kepada As-Saji. Nama sebenarnya Zakaria bin Yahya, alim dalam ilmu fiqh dan hadis. Ilmu kalam dia berguru pada Abu Ali Al-Jubai. Siapakah muridnya? Murid kepada Abu Hasan Asy'ari ini bernama Mujahid At-Tai, yang kedua Abu Hasan Al-Bahili. Siapa Mujahid At-Tai? Beliau ni guru kepada Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Dia kalau orang mengaji ilmu tauhid tak kenal Abu Bakar Al-Baqilani ni tak sah. Tak sah. Macam orang kata, awak orang mana? Saya orang Malaysia. Siapa nama Perdana Menteri lama? Tun Mahathir. Kalau tak kenal tak nama orang Malaysia. Contohlah.
Sebuah sini lah. Kalau kita tak kenal Abu Bakar Al-Bakilani ni, tak sah kita ni belajar tauhid. Siapa Abu Bakar Al-Bakilani, tuan-tuan? Ini satu ulama yang sangat dikagumi, baik oleh orang Islam, baik oleh orang kafir. Kerana cerdik akal ini. Dia bukan alim tauhid, dia alim semua ilmu. Abu Bakar Al-Bakilani. Saya nak cerita sikit Abu Bakar Al-Bakilani ni. Kenapa kita nak cerita pasal Abu Bakar Al-Bakilani? Kerana kita nak tahu tok guru dia hebat tak hebat, kita tengok anak murid. Kalau anak murid hebat, tok guru hebat lah. Abu Bakar Al-Bakilani ni, dia pernah dilantik menjadi ambassador, duta yang dihantar ke negeri Rom, duta Islam atau duta. Sampai di negeri Rom, Raja Rom ni, dia ni nakal sikit, jahat. Apa dia buat? Dia tahu orang Islam ni tak boleh sujud pada orang lain, tak boleh tunduk kepada manusia. Jadi sebelum datang Abu Bakar Al-Bakilani ke istana dia rendahkan arch, pintu masuk tu dia pendekkan, dia rendahkan macam ni. Jadi bila orang masuk semua kena tunduk. Nak masuk kena tunduk. Dia duduk kat depan ni. Dia tahu nanti dia perintah jurubina istana, kau bina pintu masuk dalam istana ni, dia punya arch tu kau buat rendah aja. Kenapa tuan? Jangan cakap banyak, kau buat saja. Nanti besok Abu Bakar Al-Bakilani datang istana, dia akan tunduk kepada aku. Dia masuk kena tunduk lah. Sampai masanya ketika Abu Bakar Al-Bakilani sampai ke istana Rom, dia tengok, Raja Rom ni nak kenalkan aku ni, dia suruh aku tunduk. Dia pusing belakang, dia masuk punggung dulu. Raja pun terbuka, nak kata apa? Pandai, dia masuk punggung dulu. Terkenal balik. Dia sampai masuk, dia tengok dekat sebelah raja ni ada padri Kristian, bishop. Wa kaifa halu azwajukum wa auladukum. Hai pembesar Kristian, hai padri, rahib, apa kabar isteri-isteri dan anak-anak kamu? Padri pun cakap, ya Syekh, hala ta'lam, kamu tak tahu ke? Kami ni mana kahwin, mana ada anak, mana ada bini. Abu Bakar Al-Bakilani kata, ajib. Kamu tak ada anak, kamu tak ada isteri. Wa tunsibunal ilah bil walad wa zawj. Tapi kau kata Tuhan kau ni ada anak, ada isteri. Kau kata kau tak ada, tapi Tuhan yang kau sembah kau kata ada anak, ada isteri. Kau sendiri sucikan diri kau, tak ada anak, tak ada isteri. Tuhan kau ada anak. Dah kena 2-0. Inilah Abu Bakar Al-Bakilani tu. Ulama dulu dia pinjam, bukan pandai baca kitab kat masjid je, dia pandai semua, kalah orang berdebat. Inilah anak murid pada anak murid Abu Hasan Asy'ari. Yang kedua, Abu Hasan Al-Bahili, guru kepada Ustaz Abi Ishaq Al-Asfiraini dan Abu Bakar Al-Fawraq. Kenal tuan-tuan ni? Saya kena perkenalkan. Siapa Abu Hasan Al-Bahili? Abu Hasan Al-Bahili anak murid Abu Hasan Asy'ari yang sangat warak. Anak murid yang paling warak. Dia kalau mengajar tu duduk dalam satu bilik, pakai cadar, pakai tirai. Sebab tak nak tengok muka anak murid. Anak murid tak nampak dia tak nampak anak murid. Jadi satu hari bertanyalah anak murid dia yang masyhur juga ni, iaitu Abu Ishaq Al-Isfiraini. Dia orang berdua ni kawan ni. Abu Bakar Al-Bakilani, Abu Ishaq Al-Isfiraini, dua orang kawan, belajar dengan tok guru dia Abu Hasan Al-Bahili. Belajar kat belakang tirai. Kita orang perempuan belajar belakang tirai. Dia buka, tutup tirai. Nak murid lelaki ni. Anak murid tanya, tuan, anak murid dia ni, Abu Ishaq tanya, kami ni kan laki-laki, kenapa kami ni tak dibenarkan tengok muka tuan? Bukalah tirai tu. Kata Abu Hasan Al-Bahili, waktu kamu datang nak datang ke rumahku, adakah kamu berdua melewati pekan? Ya, kami lalu kat pekan. Apa kamu nampak kat pekan? Nampak macam-macam.
Apa yang macam-macam tu, ada yang baik, ada yang tak baik. Sebab itulah aku tidak mau melihat wajah kalian. Karena ketika kamu nak datang ke rumahku, engkau telah melihat aurat perempuan, engkau telah melihat perkara-perkara maksiat. Aku tidak redha mataku melihat muka yang tengok maksiat. Allah, ini anak murid pada Abu Hasan Asy'ari. Muka orang tengok maksiat pun dia tak nak tengok. Apa sebab? Wara' Abu Hasan Al-Bahili. Hebat tak hebat tuan-tuan? Itu anak murid dia. Kita tengok sebelah kitab-kitab karangan beliau. Berapa banyak karangan kitab yang dikarang oleh Abu Hasan Asy'ari? Beliau mengarang sekitar 200 buah kitab. Antaranya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, Maqalatul Islamin, Al-Mujaz, Al-Lumma' dan lain-lain. Semua ni bicara ilmu sifat 20. Kita kadang-kadang kita ni kurang pendedahan. Sifat 20 ni ilmu kampung je. Tok-tok uku kampung ni mengajarlah sifat 20. Kita tak tahu lah sifat 20 ni. Orang tua-tua je. Kita sekarang dah moden. Belajar tauhid kita 3 cukup. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat cukup. Oi. Padahal sifat 20 ni tuan-tuan, nama di Malaysia. Kat sini kita bagi sifat 20 lah. Di negeri Arab namanya Usuluddin. Tauhid, benda yang sama. Sudah ada di dalam ilmu-ilmu agama semenjak 1200 tahun dulu. Dah lama ni, tengok ni, 200 kitab. Yang kedua, Imam Abu Mansur Al-Maturidi wafat di Samarkand, Asia Tengah, bagian-bagian Uzbekistan dekat Samarkand. Dia lahir dia pada tahun 332 Hijrah. Semua lahir lebih kurang pada kurun yang ketiga dengan keempat. Dasar-dasar pengajian akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu saya ringkas pengenalan pada 2 orang tokoh ulama tauhid. Satu berada di kawasan Basrah, seorang lagi berada di kawasan Samarkand. Jauh, tak pernah jumpa ni, tapi pahaman ni sama. Dasar-dasar pengajian akidah ahli sunnah wal jamaah, apa dasarnya? Apakah kita punya asas pengajian ilmu sifat 20? A. Al-Quranul Karim. B. Hadis-hadis Nabi, tapi bukan semua hadis. Ilmu tauhid sifat 20 ni, hadis dia mesti mutawatir. Tak boleh hadis ahad. Apa tu hadis mutawatir? yakni hadis sahih yang mutawatir, ta'rif mutawatir, wa wa an yarwiyahu jama'atun, bawah kan, la yaqa'u tawatu ala kidbi, khabar hadis yang meriwayatkan oleh sekumpulan perawi yang tak mungkin pada adat berpakat mereka atas berbohong. Apa maksud tuan-tuan? Hadis ni, kalau satu hadis ni Nabi tengah bercakap, Allah Rasulullah SAW cakap, innamal a'malu binniyat. Yang mendengar tu sampai 10 orang. Lepas tu 10 orang ni pula 100 orang pula dengar. 100 orang dengar ni pula 200 orang. Banyak. Ini kita panggil hadis mutawatir. Tak mungkin ramai-ramai ni pakat bohong. Hadis mutawatir nama dia tuan-tuan. Lawan mutawatir hadis ahad. Satu hadis Nabi cakap yang dengar seorang je, atau 2 orang, atau 3 orang, tak lebih. Walaupun sahih tapi cuma 3-2 orang je setiap peringkat. Ini namanya hadis ahad. Boleh tuan-tuan? Ini kita bukan nak bagi ilmu hadis ni, cuma nak bagi faham. Akidah ahli sunnah wal jamaah, tiap-tiap sifat daripada sifat wujud, qida, baqa, sampailah kepada sifat kalam, sampailah kaunu mutakaliman. Dalil yang dipakai kalau hadis, mesti hadis mutawatir. Hadis dhaif tak boleh. Hadis sahih hasan tak boleh pakai. Mesti hadis sahih yang mutawatir, tuan-tuan. Berapa hadis mutawatir di dalam Islam ni? Ada 200 je. Tak banyak, ada 200 je. C. Akal yang sahih lagi qat'i, putus. Jadi yang ketiga, tauhid ahli sunnah wal jamaah juga menggunakan akal, tapi akal sekadar untuk memperkuatkan Quran dan hadis, bukan lebih pada Quran hadis. Kalau lebih jadi Mu'tazilah. Maka ilmu tauhid adalah paduan antara akal dan syarak. Firman Allah Ta'ala, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berfikir?
Bermaksud diperintahkan guna akal fikiran sebagai alat nak teliti dalil-dalil. Jadi kalau orang tanya ahli sunnah wal jamaah ni akal juga? Tak. Dia ada Quran, dia ada hadis, dia ada akal. Quran dan hadis dalil nakli, akal kita panggil dalil akli. Nanti kita akan belajar. Ulama-ulama pembesar yang membangun menyebarkan ahli sunnah wal jamaah ni punyalah ramai. Kita tengok dalam kitab dia. Siapakah mereka itu? Antaranya Imam Abu Bakar Al-Qaffal, wafat 360 Hijrah. Imam Abu Ishaq As-Isfiraini, wafat 411 Hijrah. Ni semua ikut fahaman Asy'ariyah ni. Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi, wafat 458 Hijrah. Imam Haramain Al-Juwaini, wafat 460 Hijrah. Imam Qasim Al-Kushairi, wafat 460 Hijrah. Imam Ghazali ilmu tauhidnya sifat 20. Cuma dia tak susun lah nombor 1 wujud, nombor 2 qidam, tak. Susunan dia lain tetapi isi dia sama. Cuba tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau dalam kitab Melayu, kita lihat dalam kitab Syarus Salikin muka depan, itu tauhid Imam Ghazali sama macam mana yang belajar dari sifat 20. Yang ketujuh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang ke-8 Imam Izzuddin Abdus Salam. Ni tolong catat sikit, nombor 8 ni. Mungkin tuan-tuan tak kenal siapa dia ni. Imam Izzuddin Abdus Salam ni tuan-tuan digelar Sultanul Ulama, Sultan Ulama. Dia wafat tahun 606 Hijrah. Ulama besar ni. Saya dah ziarah makam dia ni. Makam dia pun tahu batu Siapa dia Imam Izzuddin Abdus Salam ni tuan-tuan? Sultan Ulama. Kenapa digelar Sultan kepada ulama? Pada zaman Izzuddin Abdus Salam ni, dia hidup di zaman Mesir ditakluk, diperintah oleh kerajaan Mamluk. Kerajaan Mamluk ni tuan-tuan diperintah oleh raja-raja yang asalnya hamba. Asal dia hamba. Kemudian mereka pergi perang, mereka hebat dalam peperangan tu, akhirnya dia jadi raja Mesir. Maka Imam Izzuddin Abdus Salam dia keluar fatwa. Dia kata hamba tak sah jadi raja. Nak jadi raja tak boleh hamba. Hamba tak boleh jadi raja, tak sah. Jadi tersinggunglah perasaan sultan yang memerintah Mesir masa itu, kerajaan Mamluk. Sultan kata, mana kau boleh cakap macam ni? Aku raja, kau kata aku hamba pula. Tak sah jadi raja. Tarik balik fatwa. Izzuddin Abdus Salam kata, aku tidak akan tarik balik fatwa ni. Kalau tuan nak memerintah Mesir, tuan kena dijual. Kena jual elong baru merdeka, baru boleh sah jadi raja. Maka raja pun halau dia daripada negeri Mesir. Bila Izzuddin Abdus Salam keluar pada Mesir, separuh rakyat Mesir ikut. Separuh tinggal rumah ni ikut Izzuddin Abdus Salam keluar Mesir. Menggelabah aja. Dihantarlah askar, dia pujuk suruh entah balik. Kata Izzuddin Abdus Salam, aku hanya akan balik ke negeri Mesir kalau raja dan pembesar-pembesarnya sanggup dilelong. Raja kata tak apalah, lelong pun lelong lah. Jadi apa dia buat? Dia baringkan semua pembesar, menteri-menteri ni, menteri-menteri dia dengan raja-raja semua sekali dia baris, dia lelong. Lelong 1,000 rial berjual, merdeka. Lelong jual, taruh kad. Raja mahal sikit, 10,000 rial, bayar mereka. Sebab itulah dia gelar Sultanul Ulama, kerana dia pernah melelong dan menjual raja dan pembesar. Ada tuan-tuan sekarang ni, yang banyak sekarang ni dijual oleh pembesar, ulama yang dijual. Zaman dulu ulama menjual raja, power ulama dulu. Itu sebab namanya Sultanul Ulama, kerana takwa dia. Zaman dulu ulama takwa tinggi. Takwa dia sangat tinggi sampai diangkat makamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Raja, pemimpin tunduk dengan ulama. Zaman sekarang mana ada? Ulama yang kena jual. Kemudian apa lagi? Nombor 9, Syekhul Islam Allah Asy-Syaqawi, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Alama Muhammad Nawawi Banten. Ini ulama Melayu ni. Muhammad Nawawi Banten ni orang Jawa, orang Banten. Baru-baru ni ketika kerajaan Saudi mereka nak bongkar
kuburan yang ada di Bakeh sebab nak pindah kuburan tu. Tergalilah satu kuburan, bila digali-gali tengok mayat masih utuh. Ternyata itulah mayatnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantin. Saya tengok gambar kat internet, Allahu Akbar, macam tidur, macam orang tengah tidur. Kapas tu ada lagi dah, elok lagi, tak terusik. Ini ulama kita zaman dulu, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantin, wafat tahun 1310 Hijrah. Ini semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Fatani, Syekh Husin Muhammad Yisril Al-Tawralusi, Syekh Daud Al-Fatani, Tuan Husin Kedah Al-Banjari, orang Kedah, dan lain-lain lagi. Dah banyak lagi lah, nak sebut pun tak tersebut dah ni. Buka muka surat sebelah, muka surat 8. Ini tuan-tuan, daripada nombor 1 sampai 30 ni saya pun tak payah baca lah. Kitab-kitab karangan ulama ahli sunnah wal jamaah bersih sifat 20. Ada kitab Arab, ada yang kitab ni kitab bahasa Malaysia, bahasa Melayu, banyak. Tengok nama-nama kitab tu. Al-Asma' wa Sifat, Kitabus Sunnah, Tadhkiratus Syariah, Tijanud Darari, Aqidatun Najin, sampailah Hidayatul Mutafakirin, dan lain-lain lagi. Beratus-ratus, mungkin beribu kitab telah dikarang dalam sifat 20, tuan-tuan. Tapi saya masjid surau banyak tak mengaji lagi. Kenapa tak belajar? Susah nak faham. Sampai terkenal lah, antara pelajaran paling sedap tidur tauhid, sebab tak faham. Ini yang kita tengah belajar, tuan-tuan. Buka surat sebelah, nombor 10. Baik, maudhu', apakah tempat perbahasan akidah ahli sunnah wal jamaah? Ini penting. Tajuk perbahasan akidah ni ada 4. Yang pertama, maudhu' ilahiyah. Cuba sebut, tuan-tuan. Ilahiyah. Yang kedua, maudhu' nabawiyah. Yang ketiga, maudhu' sam'iyah. Yang keempat, maudhu' jirim dan arad. Saya suka kitab ni sebab kitab ni bagi orang baru nak belajar tauhid senang nak faham. Kalau orang tanya berapa tajuk dalam ilmu tauhid, ada 4. Ilahiyah, nabawiyah, sam'iyah, jirim dan arad. Apa tu ilahiyah? Ini bahas ketuhanan, bahas tentang sifat Tuhan, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Di mula-mula kita akan belajar dalam sifat 20 ni. Lepas tu maudhu' nabawiyah, pembahasan kenabian. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus, dikaji dan diajar satu demi satu sampai tahqiq. Yang ketiga, maudhu' sam'iyah, iaitu pembahasan pengkhabaran daripada Nabi tentang hal ehwal kiamat, tentang siksa kubur, neraka dan syurga. Ini kita panggil sam'iyah. Kenapa nama sam'iyah? Sam'iyah mana dengar. Kerana syurga, neraka, hal ehwal kubur, mata tak nampak. Mata tak nampak. Arash, mata tak nampak. Tapi wajib percaya. Kenapa wajib percaya? Sebab yang cakap tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahil bohong. Maka namanya sam'iyah. Perkara sam'iyah, perkara yang kita dengar, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami tak bantah. Ini nombor 3. Nombor 4, yang ini yang banyak kitab tauhid zaman sekarang dah tak diajar. Maudhu' jirim dan arad. Ini saya dah sentuh sikit pengajian kita yang lepas. Jirim dan arad ni, inilah makhluk. Kalau orang tanya Tuhan ni siapa? Tuhan itu laisa kamithlihi syai', zat yang tak sama dengan sesuatu, tak serupa ni. Tuhan mana Tuhan? Tuhan ni yang tak serupa dengan semua ni. Semua ni apa dia? Semua ni terbagi 2, jirim, arad. Jadi yang kita yang sekarang orang tak belajar. Bila tak belajar jirim dan arad, maka kelirulah tentang zat dan sifat. Nanti kita akan belajar dengan detail. Kenapa nak belajar jirim arad ni? Makhluk ialah jirim, mengambil ruang. Makhluk juga ada arad, sifat jirim, bertempat, bermasa, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Itu arad.
Kalau kita tak faham jirim dan arad, takut-takut kita akan mensifatkan Tuhan dengan arad. Allah ni duduk di arash, Allah ini di mana-mana, Allah ini besar dan kecil. Itu maknanya dia tak faham jirim dengan arad. Dia tak faham. Dia tak faham makhluk. Kenapa nak belajar makhluk? Sebab kalau tak kenal makhluk, tak kenal Tuhan. Kenapa pula Ustaz? Kan Allah berkata dalam Al-Quran, apa firman Allah? Laisa kamitsli syai', lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku ni tidak ada bandingan. Tidak ada satu benda yang boleh banding dengan aku. Aku tidak besar, aku tidak kecil, aku tidak di atas, aku tidak di bawah. Aku zat. Nak faham macam mana tu? Kena belajar maudhu' nombor 4, jirim dengan arad. Yang jirim arad ni terkandung di dalam dalil-dalil akli, akal. Ini seronok belajar tauhid. Dia dah pakai akal, dia dah pakai Quran hadis. Adapun ilahiyah, nabawiyah, sam'iyah, ini masuk dalam rukun iman yang 6. Cuba tengok kat bawah tu. Cuba kita tengok A dengan B. Percaya kepada Allah dan perkara berkaitan dengannya. B, percaya kepada qada dan qadar. Yang dua ni kita kata maudhu' ilahiyah, berkaitan dengan Tuhan. Nampak? Percaya kepada Allah. Kenapa qada dan qadar ni masuk dengan maudhu' ilahiyah, tak masuk sam'iyah? Apa tu qada dan qadar, tuan-tuan? Apa makna qada? Qadar apa qadar? Catat di tepi itu. Qadar ialah ketentuan semenjak azali. Ketentuan semenjak azali. Itu makna qadar. Qada apa qada? Qada ialah pelaksanaan terhadap ketentuan itu. Itulah dia qada. Contoh macam ini. Kenapa hari ini kita ada pengajian tauhid di dalam Masjid Barajaya diajar Ustaz Sopan? Kerana sudah ditentu semenjak azali. Kenapa tak dulu? Kenapa tak besok? Kenapa hari ini? Dah diqadar oleh Tuhan, ditentu. Siapa yang tentukan ni? Allah dengan sifat iradah. Sebab tu dia masuk maudhu' ilahiyah, sebab dia berkait dengan sifat iradat. Kemudian bila masuk saja maghrib jam 8, Ustaz Sofan mula mengajar. Ini namanya qada yang sedang berlaku ni. Itu adalah takluk dari sifat kudrat. Jadi dalam qada dan qadar kita pada malam ni berkait dengan sifat iradah dan kudrat. Sebab tu dia masuk dalam maudhu' ilahiyah. Beri faham tuan-tuan? Nampaknya ramai tak faham. Tak apa, baru kelas nombor 2. Nanti dah masuk kelas nombor 10, mungkin masih lagi ramai tak faham. Itu biasa. Saya mengajar kalau setahun tak faham, itu biasa tuan-tuan. Sebab tu kitab saya paling laku. Sebab ramai tak faham. Tak apa, belajar tauhid memang kena sampai tak faham. C, percaya kepada para nabi dan rasul dan perkara berkaitan dengannya. Yang ini maudhu' nabawiyah, tentang nabi. Percaya pada kitab, percaya pada malaikat, hari kiamat. Yang tiga ni kita panggil maudhu' sam'iyah, sebab dia berkaitan dengan perkara yang kita hanya tahu dengan nabi saja. Kita tak nampak malaikat, kita tak pernah nampak kitab Taurat, Injil, tak nampak dia turun daripada langit, tapi kena percaya sebab nabi bagi tahu. Kita tak nampak kiamat, belum berlaku lagi, kena yakin sepenuh-penuh. Tak yakin kafir. Sebab ini maudhu' sam'iyah. Maka jadilah tiga maudhu' itu terkandung di dalam rukun iman. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup. Ini bau warm up ni. Belum lagi tuan-tuan, ni belum masuk tauhid lagi. Baru pengenalan. Saya ulang balik apa yang kita dah belajar malam ni. Kita belajar tentang ahli sunnah wal jamaah. Kita belajar siapa yang susun akidah ini, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Kita juga telah belajar apakah dasar pengajian akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita belajar siapa pembesar-pembesarnya, kitab-kitabnya. Dan akhir malam ni kita dah cover 4 maudhu' tajuk yang akan dibahas dalam
Akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa soalan nak tanya? Ada siapa nak tanya? Boleh tanya. Saya kalau mengajar, saya suka soalan. Kalau Masjid Senawang tu ramai veteran-veteran dia tanya soalan. Seronok. Lepas tu saya soal pula. Ada soalan? Masih baru lagi soalan belum ada. Ada yang nak tanya? Ada yang tak faham? Kalau orang perempuan dia jauh kat belakang, nak tanya tulis dalam kertas, boleh pass ke depan InsyaAllah pada pengajian akan datang kita akan bahaskan lebih detail lagi. Kita faham dengan lebih halus tentang siapakah ahli sunnah wal jamaah ni, dan macam mana kita nak mengerti betul-betul sifat 20 ni sebagai asas. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi sultani bil ilmi qulubana wasta'min asrarana wa syukur bi hamda rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa